hatiku kata demi kata antara buku ke buku. Baik, kembali semula dalam Travelog seorang bibliomania bersama dengan saya Raifah Zulkifli. Tadi anda dah mendengarkan tentang laman sesawang Kelab Bibliofil dan juga Kelab Biblioterapi. Tapi sekarang ini satu lagi perkara yang perlu kita lihat juga. Kalau kita nak baca buku, dah ada buku banyak-banyak kat rumah, kita nak buat apa? Adakah kita perlu simpan dalam kotak atau kita kena buat perpustakaan di rumah? Jadi untuk berungkai dengan lebih lanjut, kita bawakan kepada anda Puan Adilah Mustafa, Pensyarah Kanan Fakulti Pengurusan Maklumat UiTM Kampus Puncak Perdana, untuk kita kongsikan bagaimana untuk membina perpustakaan di rumah semasa pandemik COVID-19. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Raifah. Tak, kalau sebut tentang perpustakaan di rumah tu sendirilah, contohnya kita cerita secara simple dulu. Bagaimana dekat rumah dia boleh dikatakan sebagai itu adalah perpustakaan? Cukup ke 10 buah buku? Ini library saya. Macam tu. Okay. Terima kasih banyak. Okay. Sebenarnya untuk kita bercakap tentang perpustakaan di rumah, sebenarnya perpustakaan di rumah ini adalah satu koleksi apa yang sedia ada. Okay. Memulakannya tidak memerlukan peruntukan yang besar. Macam kata Raifah tadi, 10 buah buku sudah memadai untuk memulakan. Jadi suka kita lah library kita kan. 3 pun library juga macam tu Okey, itu secara dasarnya. Baik, dari sudut hubung kait antara bibliomania dengan perpustakaan di rumah ni, macam mana Puan? Okey, bibliomania kalau kita tengok ada banyak definisi kalau kita pergi kepada Wikipedia, kita akan jumpa satu lagi definisi yang dia panggil bibliomaniac. Okey, maniac itu kita faham dia dah jadi ekstrim. Tapi mania ni dia belum ekstrim lagi. Okey, bibliomania kalau saya rungkaikan sebagai satu tindakan act yang di mana dia suka mengumpul bahan perpustakaan. Okey, mengumpul itu bermaksud dia belum berfikir untuk membaca, tapi dia berfikir untuk membeli dahulu. Itu bibliomania. Okay. Banyak lagi sebenarnya kita boleh jumpa dia punya definisi. Tapi saya mengambil definisi sebagai satu tindakan seseorang yang suka membeli, mengumpul. Okey. Bahan-bahan bacaan di rumah dia lah. Sama ada dia letak di bilik, dia letak di ruang tamu, dia letak di bilik mainan anak-anak dia. Okey, tak jadi masalah. So, itulah bibliomania. Tapi kalau kita rungkaikan bagaimana hubung kait, di sinilah pentingnya kita jadi bibliomania. Sebab kita membeli dan kita menyusun dia dengan cantik. Itu kaitan dia. Sebenarnya kaitan langsung adalah kita boleh melihat daripada kalau kita melihat satu konsep yang cuba saya nak ketengahkan walaupun dah terlambat sikit, duduk rumah dan baca. So di sini bibliomania ada peranan di mana dia membeli bahan-bahan tu, dan bila kita dalam PKP duduk rumah dan baca. Tu sama dengan slide point yang pertama lah. Okey. Jadi maksudnya duduk dan baca. Kadang-kadang dia duduk dan tidur tak boleh So dia bukan bibliomania. Puan sebut awal kita berbicara tadi, Puan kata sebenarnya nak bina perpustakaan di rumah ni senang je, tak susah pun. Itu Puan katalah mungkin sebab Puan pencinta buku, tapi kita nak bagi juga penonton kita tahu bagaimana nak membina perpustakaan di rumah. Adakah saya perlukan renovation? Ataupun saya perlukan kad yang tampal-tampal kat buku tu? Ada sistem ke? Macam mana? Okey, kalau boleh saya dapatkan slide saya Okey. Slide dalam penerangan tentang ini perpustakaan di rumah tadi saya nak kembalikan sikit memperkenalkan buku atau apa sahaja yang ada kat rumah kita. Okey, dalam bentuk yang lebih menarik kepada ahli keluarga. Itu sebenarnya asas perpustakaan di rumah. Okey, so saya pergi next. Okey, tadi kita tanya macam mana nak buat. Okey, saya memperkenalkan konsep ada 4 jimat. Jimat tadi tak payah pergi IKEA beli barang baru, tak payah. Tak payah pergi mana-mana, pergi perabot-perabot mana beli barang baru, kita guna apa yang ada dulu. Okey, cari bahan yang sedia ada di rumah. Okey, kalau kita tengok perabot tak juta sebab di rumah kita sedia ada perabot yang dia box kotak tu, yang putih tu. Yang tu bahan utama sebenarnya sebagai perabot. Yang kedua, kita mudahkan, jangan rumitkan. Raifah sebut tadi
kad nak lekat-lekat. Tak payah tak payah, lekat-lekat. Lepas tu kan perpustakaan dia diam pun, nanti rumah saya buka TV dah bising lah, tak jadi perpustakaan. Sebab itu pustakaan formal. Tak payah. Ini pustakaan tak formal kat rumah. Okey, kita mudahkan, jangan rumitkan. Bila kita rumitkan di peringkat bawah anak-anak kita mula rasa susah nak pergi library. Bosan lah pergi library. So kita mudahkan. Okey, yang ketiga yang paling best, bersama-sama. Perpustakaan keluarga ni yang menariknya, kita bersama-sama anak-anak. Kalau kita ada suami dengan suami, ada isteri dengan isteri, ada mertua dengan mertua. Buat sama-sama. Koleksi masing-masing kita letakkan. Okey, dan empat adalah selamat. Okey, selamat ni penting. Zaman di masa kita PKP ni, perpustakaan dah ada kat rumah, so tak payah keluar rumah. Okey, kita kena sedar bahawasanya perpustakaan di rumah itu membantu kita, keluarga kita untuk kita jadi selamat, tetap berada di rumah dan kita boleh membaca. Okey, itu 4 prinsip yang saya cuba ketengahkan. Ini adalah dia punya quotes we cannot say this loud enough and clearly enough or even enough tentang membaca. Yep. Daripada kita kecil disuruh membaca, masuk sekolah rendah membaca, sekolah menengah membaca, universiti membaca, dah bekerja masih perlu membaca. So macam tak cukup-cukup. It's not enough. Sama juga macam dipesan tentang COVID. So membaca dengan COVID ni similar. Okey. So dia ada kesan terhadap sebuah tempat. Rumah kita pun ada kesan. So membaca juga ada kesan dekat rumah kita lah. Okey, saya nak minta next slides. Okey, next slide ni kita cakap tentang bahan tadi, apa yang perlu ada kat rumah kita. Okey, asas dia minat boleh dipupuk. Okey. Membaca apa saja tak apa. Masa untuk keluarga, masa diri sendiri. Kita cakap me time, nak pergi kafe. Me time spa. Me time tu adalah kita buat benda yang kita suka. So pada setengah orang, dia dapat masuk dalam bilik dia 10 minit, anak tak ganggu, that is me time. Untuk membaca. Yang tu yang penting tau. Okey, dan yang paling penting ialah menghargai buku dan ilmu. Bahan apa pun tak apa. Kita kena ajar diri kita, anak-anak kita menghargai buku dan ilmu. Okay, so next, sebab kita nak cerita pasal bahan kan. Okay, pemilihan bahan sebenarnya tak rigid, tak ada satu peraturan. Okay, ni tadi kan, pemilihan bahan. So kita nak tanya soalan, adakah Bibliomania itu normal? Yup. Adakah Bibliomania ni memilih bahan saja? Ya, sebab kadang-kadang dia suka novel, dia memang novel je semua. Tu sebahagian diri saya lah tu. Sama. Tak benar nak kata puan. Okey. Bibliomania ni, kalau kita tengok pemilihan bahan tu sebenarnya untuk perpustakaan tak ada masalah. Kalau nanti boleh nampak slide saya simpan buku-buku sekolah anak saya, novel-novel lama saya, bahan-bahan sekolah anak-anak saya yang lama. So sebenarnya saya tidak membeli yang baru, subjek dia ikut apa yang ada. Sebab itu adalah minat yang ada di rumah kita. So kita follow je. Next. Okay. Saya nak share, nak kongsi sedikit tentang membaca dan COVID-19. Alright. Okay, apa yang dah ada di negara kita dan apa yang dah ada di dunia. Okey, di Malaysia saya sedar semasa kita dalam PKP tempoh hari, Perpustakaan Negara Malaysia dan perpustakaan-perpustakaan, setiap perpustakaan yang ada di negara kita sangat aktif. Aktif menggalakkan membaca, banyak pertandingan sampai perpustakaan negara saya tak sempat nak follow. UiTM sendiri, subhanallah banyak sangat. Jadi saya ambilkan satu, membaca bersama keluarga. Ini memang hebat. Okey, sempena dengan Kuala Lumpur World Book Festival kan. Okey. Yang kedua saya tengok ada kempen dibuat di luar negara tentang stay home and read. Ini fundraising untuk membantu frontliners. Tapi melalui pembacaan. Beli buku, dermakan. So duit tu digunakan untuk frontliners. Okey. Dan yang ketiga saya tengok yang menarik adalah di India. India buat stay home and read India. Ini memang best. Saya follow juga dia punya National Trustee bagi buku percuma secara online kepada rakyat dia untuk membaca semasa COVID. Okey, ini contoh inisiatif yang telah dibuatlah di peringkat Malaysia dan juga antarabangsa. Okey, saya boleh pergi next. Ni saya nak cakap pasal Mariah Carey. Ni kalau kita tengok lagu ni memang semua orang kenal. Semua orang tahu lagu ni Hero. Nyanyi sikit boleh? Nyanyi tak boleh? Okey, saya baca je. Raifah boleh nyanyi? Okey, kita minta Raifah nyanyi. Okey. Tak boleh pun. Okey. When you feel like hope is gone, look inside you. Kita lah frontliners. Kita duduk rumah,
baca buku. Jangan pergi mana-mana. Because the hero lies in you. So saya suka lagu ni, petikan ni sebab dia memberitahu supaya kita duduk rumah membaca, kitalah hero. For ourselves, untuk diri kita, anak-anak kita dan keluarga kita. So sangat penting untuk kita melihat ada yang berlaku di persekitaran kita ni berkaitan sangat dengan membaca di rumah. Okey, mungkin ada slide-slide seterusnya nanti juga akan mengajak kita untuk baca kat rumah dan apa kaitan pandemik COVID-19 dan juga kehidupan kita dan membaca itu sendiri. Tapi Puan, bila sebut tentang baca, adakah dia hanyalah semata-mata buku? Macam mana pula dengan yang kita baca menggunakan online contohnya? Kita dah maju, norma baru. Okey. Membaca online tu satu yang baru, tapi generasi baru dia okey. Saya mengkhususkan kepada kalau kita nak wujudkan persekitaran membaca di mana kita nak bau buku. Betul, dia ada pegangan feel, cium. Kita nak pegang buku. Dia tak sama dengan kita pegang iPad. Saya minta maaf, saya bukan anti teknologi, tapi saya bercakap tentang asas di rumah. Asas di rumah ya. Okey, sebenarnya bila kita tengok banyak inisiatif e-book, buku ini di semua universiti, semua IPTA, semua perpustakaan negeri, perpustakaan negara, banyak yang paling saya nampak U-Pustaka tu kan. Okey. Tapi membaca dalam bentuk elektronik ni paling lama lah saya boleh duduk 10 minit. Mungkin generasi berbeza ya. Okey. Anak-anak pun bila dia tengok 10 minit, sekejap lagi dia akan tukar ke switch ke app lain saya risau tu. Mula-mula depan kita dia baca buku. Lepas belakang kita sekejap lagi dia tukar apps lain. Okey. So saya lebih mengkhususkan kepada membaca buku bersama-sama di rumah. So saya lebih kepada buku fizikal lah. Dan pastinya betul-betul juga mungkin akan rasa terdorong untuk kita memulakan perpustakaan kita sendiri di rumah semasa pandemik COVID-19. Macam Puan sebut tadi, ada 4 perkara asas lah. Jimat, mudah, bersama, selamat. Nak tunjuk juga gambar kan macam mana perpustakaan di rumah kan. Macam mana sebenarnya nak membina ataupun nak mulakan usaha di rumah. Koleksi Puan sebenarnya ada Puan sediakan slide ada untuk kita tonton. Mungkin kita boleh tonton slide kita. Okey. Ini saya sebut sebagai bahan-bahan apa je yang ada. Kalau tengok tu lawak kampus tu komik anak saya tu. Oh, okey. Ini dictionary, segala dictionary. Ini koleksi peribadi saya. Saya adalah mengumpul beberapa buku masakan lah sebenarnya. Oh, suka masak juga. Boleh lah begitu. Buat yang dot-dot tu apa? Kalau anda tengok video dia ada macam dot-dot. Okey. Dot-dot ni bagaimana kita menguruskan perpustakaan rumah kita. So tak payah kita nak letak call number kalau buku library ada call number, nanti anak pening call number. Kenapa ni call number ni mami number? No. Okey, kita bagi stiker. Saya letakkan warna biru gelap tu untuk novel. Tadi nampak kan warna kuning yang striking tu? Yang tu untuk komik. Dan yang warna pink, stiker warna pink adalah untuk saya punya buku masakan. Personality chef-chef masakan yang saya jumpa, saya beli. Okey. So bahan-bahan dekat perpustakaan saya kalau tengok kebanyakannya adalah bahan yang sedia ada kat rumah. Dan salah satu yang saya buat adalah pergi beli buku murah apabila ada book fair. Okey. Pameran buku. Saya suka nak mensyorkan kalau ibu bapa pameran buku, kalau kita pergi Kuala Lumpur atau kita pergi Shah Alam buku RM2. RM2. Kat mana Puan? Dia kat pameran buku Shah Alam. Setiap tahun saya pergi. Ni COVID ni ada ke? Tahun lepas tak adalah. Tapi saya ni macam beriman ni adalah mengumpul. Lepas ni ada rak yang ada di rumah Puan atau ada di bilik-bilik lain? Tak, ini sahaja. Ada 3 rak. Kalau kita tengok saya tunjukkan ada daripada mana bermula 1 rak, dia membesar jadi 2 rak, dan ada membesar jadi 3 rak. Macam itulah saya membinanya perlahan-lahan sebab saya tidak membeli sekaligus. Saya setiap bulan aktiviti anak saya pergi ke kedai buku, pilih 2 buku. Setiap orang boleh beli 2 buku je 1 bulan. Okey. Saya tak ada banyak bajet. Okey. So seorang beli 2 buku, maksimum RM50 seorang. So siapa beli buku mahal, 1 buku je lah. So saya develop perlahan-lahan lah, saya membina perlahan-lahan
Saya tak beli sekali banyak sebab saya ikut minat anak saya. Menarik sebenarnya kalau kita kongsi dari sudut perpustakaan di rumah itu sendiri. Kalau kita tengok mungkin ada yang salah faham yang rasa kalau nak perpustakaan ni banyak berak-rak kan. Boleh kongsi sikit ke pengalaman saya ni? Boleh, silakan. Tiba-tiba aku kongsi pengalaman kan. Saya sebenarnya dari kecil memang diajar begitu. Betul puan cakap buku murah. Dia ada yang tahap baca RM1, buku RM1 tu kan. Kita boleh banyak dah. Ayah saya buat pertandingan tau. Saya baca buku paling banyak tapi dia macam buat program nilam dulu. Maksudnya baca bagi sinopsis. Dan lama-lama akhirnya kita ada perpustakaan di rumah. Itu antara lah yang boleh kita kongsikan. Baik, dari sudut menguruskan perpustakaan kat rumah tu macam mana puan? Okey, menguruskan perpustakaan kat rumah ni dia lebih kepada saya melihat kita memahami minat anak kita, kita menguruskan cara itu. Okey, bahan di rumah saya tidak menyusun mengikut perbezaan bahasa. Saya campur je semua bahasa. Dan cara saya meletakkan buku-buku itu sebenarnya mengikut kecenderungan anak saya. Okey, rak tu kalau kita tengok rak yang paling tengah tadi, okey, rak tu untuk anak saya 4 tahun. Okey, 4 tahun tu saya letak yang paling tengah tu bahan-bahan yang selalu dia ambil. Yang kita panggil macam buku ni sangat popular di tangan dia. So saya letak di bahagian yang tengah, senang dia nak ambil. So kita jangan tak nambah-nambah. Kita bagi dia tahu yang sebenarnya benda tu ada di situ, tempat biasa dia cari buku tu. Okey, kita nak tengok juga puan ada sediakan kita slide untuk perpustakaan di rumah. Menarik ni kalau siapa-siapa yang baru nak mula kan. Jangan lupa ini mungkin boleh menjadi juga permulaan untuk kita, baby step. Perpustakaan di rumah bagaimana ia bermula. Ini saya tunjuk tadi. Ini pertama ada satu rak je. Kemudian dia jadi 2 rak. Dan kemudiannya alhamdulillah dapat 3 rak. Dia berapa lama perkembangan dari 1 rak ke 3 rak? Dalam lebih kurang 4 tahun. 4 tahun. Maksudnya dia tak payah nak cepat-cepat sangat puan. Tak pergi cepat. Ni aktiviti bulanan. Mereka akan ada mesyuarat kecil di depan kedai buku untuk pilih buku apa dia nak. Dia kena mesyuarat. Sebab kadang-kadang buku adik mahal. Adik sedut bajet abang. Abang kena setuju lah. Nanti bulan depan abang sedut bajet adik pula. Dan sehingga hari ini masih lagi berlaku situasi sedut menyedut dan pembelian buku? Sedut menyedut dalam masa 3 bulan ni tak berlaku lah. Tapi masa kita terlepas kejap hari tu kan, PKP berakhir, kita dibenarkan keluar. So masa tu ada proses kita panggil bahasa Arab ni taqadah. Dia memang membeli lebih sikit lah. Sebab dia membuat andaian yang ni sebab sepatutnya dia dah boleh beli. So dia kata dia mesti beli jumlah yang dia kena beli. So macam itulah. Baik, puan mungkin ada tips jugalah untuk ibu bapa yang baru nak memula tapi takut nanti tak istiqomah. Puan cakap Arab, saya guna Arab juga. Tak istiqomah. Buat macam bulan ni je lah, bulan depan bye-bye. Kita pergi karaoke lah duit ni. Contoh. Dari nak istiqomah ni susah. Okey, dah guna Arab kan? Sebab kita cakap pasal istiqomah sebenarnya bukan satu benda yang mudah kita buat. Sebab membaca ni kita kena mula dari awal. Okey, katalah saya bagi contoh tips kita tidak dididik membaca. Contohnya mak ayah kita tak didik kita, adalah alasan-alasan tertentu. Okey, macam mana kita nak start? Mana nak start? So apa yang penting kita kena fikirkan macam mana kita nak bagi anak kita nak membaca. Itu tips dia. Macam tadilah, jangan susahkan. Buat senang-senang. Benda simple. Jangan membeli. Isteri jangan minta kat suami nak beli rak. Jom pergi IKEA. Jom pergi kedai perabot. Jangan. Kita guna apa yang ada. Kita guna Shopee senang. Itu tips dia. Shopee murah sikit. Tapi saya takut nanti sampai rak lain. Salah pula. Salah lagi. Kalau boleh Rafa, ambil je apa yang ada kat rumah. Okey, kita mula dengan itulah. Ambil dulu apa yang ada. So jangan susahkan, itu tips dia. Jangan susahkan. Jangan susahkan isteri, paksa isteri susun buku. Jangan susahkan suami, minta perabot baru. Jangan susahkan anak, susun buku rigid sangat. Jangan tarik nanti rosak. Biar je rosak, tak apa. Sebab saya melihat masa PKP anak saya yang kecil tu, mulanya kita resah, mereka resah duduk di rumah. Okey, lepas tu kita kira masing-masing dah tak tahu nak buat apa. Menonton TV hari-hari. Jadi satu masa tu saya tengok disebabkan dia pun tak tahu nak buat apa. So dia sendiri pergi ke rak buku dan dia sendiri yang baca buku. So saya melihat, okey, maksudnya dia bosan, dia tak tahu nak buat apa, dia baca buku. Itu yang saya nampak dalam keluarga saya. So dah lama-lama dia tengok rak buku, dia pernah bertanya saya,
buku tentang apa. Dia bawa buku, tanya saya, buku ni cerita apa? Yep. So saya nampak di situ bermula. Ibu bapa yang penting beli dulu biar anak itu melihat setiap hari. Jangan kita tak beli. Bila kita tak beli, anak tak nampak. Bila anak tak nampak, tak ada minat. Dan mungkin juga bukan saja belilah. Kalau puan kata tadi, apa yang ada kan. Maksudnya kita dulu mulakan dengan baca buku, letak phone di tepi. Ini mungkin selepas anda saksikan Travelog Seorang Bibliomania ini, anda boleh bermula hari ini untuk ada perpustakaan di rumah. Kita tak punya banyak masa. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Adilah Mustafa, Pensyarakanan Fakulti Pengurusan Maklumat UiTM Kampus Puncak Perdana, bersama-sama dengan kami hari ini berkongsi tentang perpustakaan di rumah. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini saya akan masukkan balik sahabat saya iaitu Zarif. Nampak dia terlalu berehat puan. Dan kita akan kongsi juga insan-insan lain yang ada perpustakaan dekat rumah. Okey, jadi anda terus bersama-sama dengan kami dalam Travelog Seorang Bibliomania. Baik, itu dia tadi kita bersama-sama dengan Puan Adilah Mustafa, Pensyarakanan Fakulti Pengurusan Maklumat UiTM Kampus Puncak Perdana. Jadi saya dah panggil semulalah sahabat saya iaitu Zarif. Ya, setelah lama saya berehat, kini saya kembali. Agak menarik perkongsian bersama dengan Puan Adilah tadi daripada UiTM Kampus Puncak Perdana, fakulti saya dan juga UiTM saya. Agak teruja jumpa dengan lecturer sendiri. Macam tu? Puan ingat tak dulu ada student yang tak lambat hantar assignment kan? Rasa nak cakap je tapi tak cakap pun. Itu lecturer awak ke? Lecturer saya di bawah So awak nampak macam awak yang lecturer dia. Baik, kita kongsi perpustakaan di rumah tadi kan. Baik, dan juga yang sedang menonton jangan lupa untuk share video ini. Betul, yang menyaksikan kita secara dalam talian. Dan ingatkan juga ikuti semua 13 siri. Ini adalah siri yang terakhir untuk membolehkan anda menjawab kuis perdana yang akan bermula esok secara dalam talian dan program di Jalan Melaka berhadapan dengan Bank Muamalat. Yap. Seterusnya Eva. Seterusnya. Macam anugerah pula. Seterusnya. Baik, kita nak tengok juga sebenarnya ramai rakyat Malaysia ada perpustakaan di rumah. Macam saya kongsikan tadi, saya pernah ada perpustakaan rumah tu dan perpustakaan di rumah saya pernah mewakili Kuala Lumpur. Wow. Dalam pertandingan perpustakaan di rumah. Wow, saya macam tak percaya tapi bila yelah, saya kenali awak, rumah mak sekarang tak ada. Saya tak ada. Sekarang saya belum perpustakaan. Saya galeri. Okey. Kalau saya lebih berminat tentang koleksi buku biografi. Tak tanya pun. Tanya je lah. Cuba tanya. Saya sekarang ialah buku kanak-kanak. Sebab anak membesar. Sebab dah ada anak kan. Anak membesar. Banyak kat situ. Tapi kita nak tengok perkongsian sebenarnya tentang perpustakaan di rumah. Kita ada dari Lembah Kelang. Okey. Kita ada Encik Zamri Misman dan juga Puan Nur Azah Momin. Yang akan berkongsi tentang video perpustakaan di rumah. Saksikan bikisan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke perpustakaan peribadi kami, Zamri Misman dan Nur Azah Momin. Inilah ruang kecil perpustakaan peribadi kami, seluas 18 kali 20 kaki persegi. Dibina pada tahun 2014, dibuat daripada kaca dan juga tempered glass. InsyaAllah dia tempered glass boleh bertahan sehingga 60 kilo. Cermin supaya kelihatan ruang ini lebih luas. Okay, so basically kami ada lebih kurang dalam 4,000 buah buku dalam koleksi peribadi ni. Jadi setiap buku kami rekodkan dan ada call number yang kita pakai menggunakan call number Library of Congress. Okay, setiap buku juga kami copkan hak milik koleksi peribadi Zamri dan Nur Azah dekat setiap sisi buku, dekat bahagian dalam dan juga nombor siri. Jadi buku ini adalah buku yang ke-2263 dan ini kami rekodkan dalam sistem yang saya bangunkan menggunakan Microsoft Access. Ada juga buku-buku yang kami susunkan berdasarkan daripada penerbit. Ini adalah permintaan daripada anak-anak, jadi kami ikut kepada penerbit. Macam ni adalah buku-buku indie kebanyakannya, fiksi, lubuk, legend, ada buku-buku daripada Caterpillar dan juga ada daripada koleksi komik M yang merupakan semuanya adalah buku-buku milik anak-anak. Untuk setiap buku yang ada di koleksi kami rekodkan untuk dalam sistem yang dibuat menggunakan Microsoft Access. Jadi dalam sistem ni kita rekodkan nombor siri buku, ada judul, pengarang, penerbit, tahun, call number dan juga harga. Ini tujuannya untuk kita simpan berapa banyak jumlah buku yang ada
berapa harga anggaran dah untuk koleksi yang ada. Jadi dekat sini kita boleh tengok secara keseluruhan menggunakan berapa banyaklah jumlah bahan yang ada dalam koleksi ni. Jadi boleh buat semakan apa nombor siri yang dah digunakan dan belum, sebab mana-mana buku yang dilupuskan kita akan ubahkan nombor sirinya. Koleksi Conan, Detektif Conan, Doraemon dan juga Harry Potter, buku fiction, novel, cerpen, puisi. Jadi ini ada karya Arinawati, karya sastrawan negara yang lain, Faisal Terani, Nisa Harun, Hilal Ashraf dan beberapa penulis lain. Antara yang agak lengkap adalah koleksi novel thriller Ramli Awang Mursyid. Penulis-penulis Indonesia, khususnya Habibur Rahman, Terelie, Andrea Jata dan juga Pramodia Ananta Toer. Tentang biografi, sebagai contoh Alco, Condoleezza Rice. Buku-buku tentang autobiografi juga saya amat minati. Ini adalah koleksi buku-buku yang kami beli ketika menunaikan haji pada tahun 2017. Dan buku lain yang dirasakan menarik juga, buku yang kami beli basically di Bebek lah dengan harga yang lebih murah. Jadi buku ni dengan harga RM12 boleh dapat buku yang menarik macam ni lah. Buku Titanic. Ini pun okey. Jadi ini buku tentang Pele, My Life in Pictures. Di dalam ni pun ada banyak yang menarik tentang kisah-kisah Pele. Okey. Antara coffee table book yang menarik adalah berkenaan tentang Palace of Justice, yang mana ia menceritakan secara detail keindahan yang terdapat dalam Palace of Justice, Istana Kehakiman di Putrajaya. Itu tentang travelog ke pelbagai negara luar. Begitu juga dengan koleksi berkenaan tentang hartanah, terutama urusan kewangan. Baik, menarik perkongsian yang telah disampaikan oleh Encik Zamri Misman dan Puan Nur Azah Momin. Untuk pengetahuan Raifah, sebenarnya setiap buku di dalam koleksi beliau tadi, setiap buku tu ada surat beranaknya. So, apa yang dilakukan oleh Encik Zamri dan Puan Nur Azah tadi adalah beliau bangunkan sendiri sistem cataloging untuk memastikan setiap buku itu ada penjilidannya yang tersendiri. Oh, sesuai lah sebab awak punya fakulti. Jadi nampak bijak guys, berilmu nampak kita kena nampak bijak kadang-kadang. Tapi sekarang sesuai tau Zahri, sebab dah ada banyak apps yang boleh digunakan dan sebagainya. Ada banyak-banyak. Masa saya kecil-kecil dulu tu, saya kata tulis sendiri. Penjilidan tu. Penjilidan tu. Lepas tu yang tepi tu semua kita tulis sendiri. Dia tak print out lah. Masa tu tampal satu persatu. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka dunia pun berubah dan juga dunia perpustakaan pustakawan juga berubah. Mengapa bah ke berubah? Salah Sebab nak bagi sabar. Boleh teruskan. Kita bagi sabar. Jadi bagi sabar yang berubah dia macam nampak dekat. Jadi kita nak tengok juga satu lagi video dari Puan Kasrina Kadir yang berada di Kampung Titingan, Jalan Tawau Lama, Sabah. Jauh ya? Jauh. Kita dengar kan? Saksikan perkongsian ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puan Kasrina binti Kadir, kini menetap di Kampung Titingan, Jalan Tawau Lama. Hari ini saya ingin berkongsi mengenai latar belakang perpustakaan di rumah saya. Latar belakang perpustakaan rumah saya beri tema yaitu kediamanku, pusat sumberku, dan kata mutiara pada perpustakaan rumah saya yaitu sejahtera membaca, sirna bahagia, di mana membawa maksud aman, makmur, tenang, dan tenteram dengan membaca, memberi impak yang positif menuju ke mercu kebahagiaan. Dengan membaca, dengan adanya ilmu akan menjamin kebahagiaan kita. Seterusnya bagaimana dan di mana saya membentuk ataupun mengumpul koleksi membuat perpustakaan, yaitu dengan mengumpul bahan-bahan terbuang. Contohnya seperti pokok nilam, saya gunakan kayu ini daripada bahan terbuang. Manakala daun-daunnya pula saya membeli dengan kos sendiri. Selain itu, saya membuat rak-rak buku daripada almari yang sedia ada di rumah. Jadi saya menyusun buku dan dengan teratur. Dan piala-piala ataupun cenderah hati, sigil-sigil penghargaan serta pingat-pingat saya perolehi daripada anak saya yang bersekolah dahulu, dan saya kumpul
dijadikan satu koleksi. Peranan dan penglibatan anak-anak saya di perpustakaan rumah ini, yaitu mereka melibatkan diri di perpustakaan dengan membaca. Dan sekarang kita dilanda oleh pandemik COVID-19, mereka belajar secara online dan berkumpul secara berkelompok di perpustakaan rumah ini. Selain daripada itu, banyak buku-buku pelbagai fiction, mereka menceburkan diri dengan membuat pengulasan buku ataupun resensi buku, mewarna dan melukis serta sebagainya. Selain itu, anak-anak saya juga menolong saya untuk menyusun atur buku yang sedia ada, dan mereka kini kurang untuk menonton ataupun bermain di luar. Banyak manfaat yang saya perolehi dengan adanya perpustakaan di rumah, yaitu perpustakaan ini saya jadikan sebagai gudang ilmu, di mana terdapat banyak pilihan buku di dalam perpustakaan, bermulalah dari buku pelajaran pelbagai subjek dengan pelbagai fiction. Dari situ kita dapat membaca dan minat kita timbul untuk membaca. Selain itu juga, setiap buku mempunyai ilmu yang tersendiri, masing-masing mempunyai bahan bacaan yang tersendiri. Perpustakaan di rumah juga menjadi sarang idea kreatif, di mana apabila kita mampu membuat sesuatu proyek sekolah ataupun acara sekolah, kita memerlukan ruang ataupun situasi yang tenang untuk mencari ide-ide yang bernas, ide-ide yang kreatif. Jadi dengan adanya perpustakaan ini, kita mendapat suasana yang tenang dan otak-otak kita akan turut bekerja sama untuk memberi ide-ide yang kreatif serta dapat memberi ilham kita dalam penulisan. Yang saya hadapi yaitu dari segi kos wang ringgit yang saya keluarkan untuk membeli penambahan dalam perpustakaan saya. Tetapi sudah menjadi minat, karena minat saya sudah tidak menghiraukan. Jadi saya membelanjakan duit itu dengan membeli buku ataupun bahan-bahan lain untuk saya membuat dekorasi-dekorasi dalam perpustakaan saya. Dengan adanya perpustakaan di rumah ini sudah menjadi obses dan kegemaran kita untuk mengumpul koleksi-koleksi buku. Apabila saya keluar ke supermarket ataupun di bandar, tidak terlepas untuk saya berkunjung ke gedung-gedung ilmu ataupun kedai buku untuk membeli sedikit buku supaya koleksi di rumah ataupun di perpustakaan saya bertambah. Jadi sampai di sini sahaja perkongsian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia tadi kita saksikan video disediakan oleh Puan Kasrina Kadir dari Kampung Titingan Jalan Tawau Lama Sabah. Apa yang menarik, Zarif? Koleksi dia bukan sahaja koleksi peribadi, tetapi juga koleksi ahli keluarga beliau terus ada dekat situ. Semua piala semua ada kat situ kan. Betul. Lepas tu ambil juga barangan terbuang, jadikan pokok-pokok semua. Menarik Menjadi inspirasi kepada penonton-penonton kita yang menyaksikan kita secara online. Dan jangan lupa, kita ulangi, ikuti semua 13 siri. Ini adalah siri yang terakhir bagi membolehkan anda menjawab kuis perdana yang akan bermula esok 31 Disember 2020 secara dalam talian, dan program di Jalan Melaka berhadapan dengan Bank Muamalat. Jangan lupa patuhi SOP, pakai pelitup muka, elakkan bersentuhan, kita masih belum menang. Baik, kita nak bersama-sama juga dengan seorang guru. Ya, cikgu. Cikgu. Di talian kita ada Cikgu Muhammad Razi dari Sungai Dulang, Rengit, Johor. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak buku cikgu kat belakang tu. Banyak koleksi cikgu. Mungkin cikgu boleh ceritakan sedikit koleksi yang berada di belakang cikgu. Sejak bila kumpul tu? Okey, terima kasih. Saya kenalkan diri saya lah. Saya Haji Muhammad Razi bin Abdul Rahim. Dan buku-buku yang terkumpul ini ialah sejak saya mula bekerja lah. Itu bahkan bukan mula bekerja. Buku ketika saya bersekolah pun ada. Tinggalkan buku-buku ini kita kumpulkan dan saya letakkan sebagai satu library, iaitu satu perpustakaan pada 19 hari bulan April tahun 1997, iaitu setahun sebelum saya pencen.
Rumah saya dah siap dan buku-buku itu saya letakkan di tiga, kita ada 3 bangunan khas untuk perpustakaan dan galeri. Jadi perpustakaan adalah satu bilik dan galeri kita ada 2 bilik. Sebagaimana kata saya tadi, ialah buku-buku ini adalah buku daripada anak-anak saya, bahkan daripada saya sendiri ketika saya belajar, anak-anak saya, dan juga ketika saya bekerja di mana bahan-bahan itu untuk digunakan sebagai rujukan dan kita beli dan kita simpan. Bahkan sampai sekarang ni pun kita mempunyai ataupun kita membeli buku-buku itu. Oleh itu, buku-buku yang ada di tempat kami ini ialah pelbagai dengan jumlahnya lebih kurang 2,000 naskah buku, 2,000 buah buku. Mungkin cikgu boleh ceritakan sedikit mengenai galeri yang berada. Oh, galeri. Di paparan ada galeri, cikgu ada galeri ya. Apa yang ada dalam galeri ni? Ya. Galeri yang ada di dalam tu dia 2 bilik. Satu ialah berkait dengan keluarga saya, iaitu di mana asal usul saya dan isteri saya. Daripada beberapa tanggang yang lampau sehinggalah sampai ke anak cucu saya ni. Dia punya gambar dia punya grafik dia, gerak-gerak dia, semua saya buatkan. Yang kedua ialah hasil daripada kerja kami, iaitu saya dan isteri saya. Segala hadiah-hadiah yang diberi oleh orang dalam majlis-majlis rasmi umpamanya, kita simpan. Hatta pen yang harga yang murah tu pun kita simpan untuk dijadikan kenangan. Kemudian yang ketiga ialah kejayaan anak-anak saya, iaitu anak saya ada 4 orang, dan kejayaan pada masa sekolah yang mendapat piala dari segi sukan, dari segi hadiah-hadiah pelajaran, kita simpan, ada dalam maklumat kita. Dan lagi satu ialah bahan-bahan yang lama, yang antik itu dia ini, umpamanya lesung batu. Okey, lesung batu. Kemudian lesung batu pun ada. Kemudian kita ada typewriter yang lama-lama, iaitu typewriter yang saya bekerja daripada tahun 65. Ada simpan. Kemudian begitu juga yang akhir sekali saya pakai typewriter ialah pada tahun 1996. Itu typewriter 96 tu pun ada lagi. Okey. Juga saya simpan-simpan segala, katakan dulu kalau kita perhatikan orang kalau hari raya hantar kad hari raya kan. Saya menyimpan kad hari raya itu. Okey. Baik, cikgu. Sekat di situ. Mungkin mengalami gangguan. Gangguan internet kat situ. Walau bagaimanapun kita ucapkan terima kasihlah kepada Cikgu Muhammad Razi di atas perkongsian. Beliau bukan sahaja ada buku, tapi beliau juga ada barang-barang lama yang disimpan dari tahun 1965 ya, Rafa. Ya. Hebat. Dari cikgu tu belajar sampai dia cikgu. Buku cikgu habis semua di sekolah. Kan pun ada juga. Baik, jadi mungkin juga ini boleh menjadi pendoronglah kepada anda untuk mula adakan perpustakaan di rumah. Sebenarnya sangat seronok Zarif kalau kita ada perpustakaan rumah ni, tapi macam mana kita manage tu sebenarnya. Betul. Yang memainkan peranan. Macam mana cikgu tadi dia dah bersara, mungkin kebanyakan daripada masa Cikgu Muhammad Razi ni mungkin dihabiskan dengan membaca buku. Ataupun beliau tidak melupakan susu galur keturunan beliau ya. Beliau ada galeri. Jangan pernah kau lupa di mana kau bermula. Memaparkan susu galur family tree beliau. Sangat menarik. Baik. Selepas ini kita nak bersama-sama dengan sahabat kita, ya Izul dan Atira, yang akan membincangkan tentang menyampaikan info kuis dan juga video call bersama lagi dengan seorang pemanggil. Itu kita akan bersama dengan mereka sebentar saja lagi, tapi sebelum tu kita akan berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Rantaian puisi indah, sebuah